Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ini kita dapat bersama menyambung kembali subjek usulul fiqh setelah terhenti sekali minggu lepas sebab apa sihat. Jadi kita berhenti kali terakhir muka surat 21 rasanya. 25. Awak aku nak sambung. Bahagian kalam. Jadi muka surat 25 aqsamul kalam, bahagian al-kalam. Melihat kepada kemungkinan disifatkan sebagai benar ataupun tidak. Al-kalam atau percakapan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu khabar, berita, ataupun al-insya, tuntutan melakukan sesuatu. Dari segi bahasa, al-kalam ni dia kata al-kalam yahtamilu as-sidqu wal-kadhib, suatu perkataan yang kemungkinan betul, kemungkinan tidak. Pembahagian khabar insya ni lebih kepada yang bersifat ilmu balaghah. Dia ada uslub khabari dan uslub insya'i, gaya bahasa dalam bentuk menceritakan, mengkhabarkan. Kemudian dalam bentuk insya', maknanya tuntutan, keperluan melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu ni tidak dalam bentuk cerita atau tidak dalam bentuk berita. Adapun dalam bentuk berita, biasanya sesuatu berita yang dibawa ini dari segi ilmu balaghah lah. Kalau ada satu, kalau tidak ada taukid, maka dikatakan uslub khabari ibtidai. Kalau ada satu taukid, uslub khabari talabi. Kemudian kalau ada dua taukid atau lebih, uslub khabari inkari. Sebab khabar, sesuatu khabar yang dibawa, contohnya kalau dalam bahasa Arabnya kata Muhammad mujtahidun, Muhammad seorang yang rajin. Kemudian seseorang tu bertanya, dia bertanya untuk pastikan khabar ni betul ke tidak. Maka untuk meyakinkan dia bahawa Muhammad tu rajin, maka dikatakan inna Muhammadan mujtahidun, dimasukkan satu taukid. Jadi khabar tu dah jadi khabar, dipanggil khabar yang talabi, dalam bentuk memenuhi tuntutan orang yang bertanya. Tapi kalau orang yang diberitahu tu tidak percaya dengan berita itu, lalu kita meyakinkan dia berita itu, khabar itu, dengan adanya qasam, adanya sumpah. Kita kata wallahi, demi Allah, inna Muhammadan la mujtahidun, demi Allah sesungguhnya Muhammad ni benar-benar seorang yang rajin. Berita tu dah dimasukkan dua atau lebih taukid, dipanggil khabar juga. Khabar dalam bentuk ingkari, membuang bantahan orang yang tidak percaya kepada berita tu. Pernah cuma bahasa Arab tu setara tu, dia punya dakik halusnya. Adapun kalam insya' ini kalam dalam bentuk tuntutan melakukan sesuatu. Boleh jadi sesuatu ni dia ada 10 pula pecahan dia. Boleh jadi dalam bentuk al-madhu, pujian, bentuk al-dhammu, celaan, boleh bentuk istifham, pertanyaan, boleh jadi dalam bentuk uslub at-ta'ajjub, merasa kagum, boleh jadi dalam bentuk at-tamanni, angan-angan. Baik, kita lihat yang pertama, berita. Apakah yang dikatakan kalam dalam bentuk berita? Apa yang disifatkan, yang boleh disifatkan dirinya sendiri sebagai benar ataupun salah. Ma yumkinu an yusafu bisidqi awil kadhib
lidzatihi, suatu berita yang mungkin boleh disifatkan benar atau boleh jadi ianya dusta ataupun tidak benar. Baik, penjelasan lanjut tentang definisi di atas adalah seperti berikut. Berdasarkan apa yang boleh disifatkan sebagai benar atau salah, maka terkeluarlah kalam insya'i. Kalam insya'i suatu kalam yang kalau betul-betul lah, kalau salah-salah lah, mana tidak ada keraguan antaranya. Tapi kalau uslub khabari masih timbul pertanyaan, ya Allah ke? Kalau ya Allah tu khabari tu, khabar tu, suatu berita yang mungkin kita akan tertanya-tanya. Kerana ianya tidak boleh disifatkan demikian. Ini kerana isinya bukan perkara yang telah berlaku, di mana boleh disifatkan sebagai benar ataupun salah. Kemudian berdasarkan dirinya sendiri, di situ terjemahan daripada lidzatihi, pada zat, pada khabar itu sendiri, maka terkeluarlah akan segala khabar atau berita yang tiada syak lagi tentang kebenarannya. Mana ia hanya fokus kepada berita yang kalau ia benar dan diyakini benar. Ini kerana berita atau khabar itu sendiri dapat dibahagikan kepada 3 bahagian apabila merujuk kepada pembawa berita, iaitu seperti berikut. Yang pertama ialah apa yang tidak boleh disifatkan sebagai salah ataupun dusta, tidak boleh disifatkan sebagai kadzib. Teks asalnya ma la yumkinu wasfuhu bil kadzib, apa yang tidak mungkin disifatkan sebagai dusta, seperti khabar ataupun berita yang datang daripada Allah dan Rasulnya secara yang sabit tetap daripadanya. Yang kedua ialah ma la yumkinu wasfuhu bis-sidqi, apa yang tidak boleh disifatkan sebagai benar, seperti berita tentang perkara yang mustahil baik dari sudut syarak, seperti berita orang yang mendakwa sebagai nabi selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwaan itu adalah suatu berita yang tidak mungkin disifatkan ia sebagai benar. Ia termasuk adalah bahagian khabar yang kedua. Mahupun dari sudut akal, seperti berita bahawa 2 perkara yang berlawanan, yakni seperti diam dan bergerak, telah berlaku pada satu objek dalam satu masa. Dipanggil adanya tanaqud, percanggahan. Kalau seorang yang mendakwa dia melihat wali-wali sekian, orang soleh sekian ada di Kota Baru, tapi orang lain telefon dia, saya melihat dia di Kuala Lumpur, ada juga. Orang yang sama berada pada 2 tempat yang berlawanan, maka khabar itu adalah khabar yang kadzib, khabar yang tidak mungkin boleh disifatkan sebagai khabar yang benar. Sebab dia apabila masuk perbahasan kalam ni luas sebenarnya. Kalam ni adalah suatu perbahasan yang luas. Nisbah kepada kita sebagai manusia, kita berhubung, kita boleh mengetahui segala perintah daripada Allah, dan kita mengenal Allah melalui kalamnya, kalamullah itu sendiri. Sebab Quran sendiri Allah Ta'ala menyatakan dalam ayat ke-6 surah At-Taubah, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Sekiranya ada seseorang daripada kaum musyrikin yang minta perlindungan, minta pertolongan dengan kamu, fa'ajirhu, bantulah, lindungilah ia sehingga dia mendengar akan kalam Allah. Maksud kalam Allah di sini Quran lah. Ataupun dia dibawa ke tempat dia benar-benar selamat. Jadi melalui kalam Allah kita mengetahui segala ajaran agama. Dan kita berhubung dengan orang lain pun melalui kalam, melalui bahasa. Yang Allah Ta'ala jadikan sifat manusia ni sifat yang boleh
boleh bercakap, yatakallam, boleh berkata-kata, ataupun yang disebut manusia sebagai al-hayawan an-natiq, kehidupan yang boleh bertutur, yang boleh bertutur. Adapun dari kalangan makhluk manusia ni ada kalam yang betul, ada kalam yang salah. Tapi adapun nisbah kepada Allah, semuanya adalah benar. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada sesiapa yang lebih benar akan kata-katanya selain daripada Allah. Kemudian bahagian yang ketiga, apa yang boleh disifatkan sebagai benar atau salah, sama ada dengan apa dia, peratusan serupa, mahupun salah satunya lebih berkemungkinan seperti berita seseorang tentang kepulangan orang yang berpergian. Ini sama banyak. Dengar berita ada seseorang itu pulang, orang yang bermusafir itu pulang, maka kita kata dia dah pulang, dia dah balik. Ya Allah, antara 50-50, boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Itu bahagian khabar. Kalam bahagian khabar. Kemudian kalam dalam bentuk al-insya'i, iaitu tuntutan melakukan sesuatu. Tuntutan melakukan sesuatu sama ada dia mari dalam bentuk perintah. Dia bukan dalam bentuk cerita atau berita, tapi dalam bentuk sama ada perintah, dalam bentuk larangan, boleh jadi dalam bentuk pujian, boleh jadi dalam bentuk celaan, boleh jadi bentuk pertanyaan, dalam bentuk meminta doa. Dia ada 10 semua. Kalau ngaji dalam balaghah dia ada 10 bahagian insya'i, kalam insya'i ni. Dia punya ta'rifnya ialah apa yang tidak boleh disifatkan sebagai benar ataupun salah. Nak kata benar pun tak juga, nak kata salah pun tak juga, kena tengok dulu. Di antara yang tergolong dalam insya' ialah perintah dan larangan, iaitu al-amru an-nahyu, seperti yang terdapat dalam firman Allah ayat 36 surah An-Nisa. Jadi sebenarnya tajuk ini dibawa dalam usul al-fiqh, sebab bila kait dengan perintah larangan dipanggil al-amru an-nahyu. Al-amru adanya perintah dan adanya an-nahyu larangan. Al-amru an-nahyu dimasuk dalam kalam insya'i, bukan kalam khabari. Lepas tu dia ada pula perbahasa tentang al-amru, perintah, sama ada perintah tu membawa kepada alal faur, wajib serta merta, atau perintah tu mari dalam bentuk alat tarakhi, secara tertangguh ataupun secara lambat. Ada perintah yang bila kita terima perintah dia kena terus. Solat bila sampai masanya dia kena alal faur, serta merta. Kalau kita bahas tentang ibadat haji, haji tidak wajib sekarang, dia haji pada bulan Zulhijjah. Kalau kita bincang tajuk bab fiqh som, bab puasa hanya pada bulan Ramadan. Itu perintah juga, tapi perintah yang mari dalam bentuk alat tarakhi. Baik. Contohnya dalam ayat 36 surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah akan Allah, janganlah kamu menyekutukan ia dengan sesuatu. Wa'budullah itu al-amru, perintah. Wala tusyriku bihi syai'a itu an-nahyu, larangan. Ada dua perkara situ, perintah pun ada, larangan pun ada. Sebab Quran dia mari sesuatu perkara sama ada betul perintah kena buat ataupun larangan yang perlu kita jauhkan ataupun kita tinggalkan. Jadi kedua-dua perintah dan betul benda yang kita kena buat, ada benda yang kita tinggalkan, termasuk dalam ajaran agama yang kalamnya mari dalam bentuk dipanggil kalam insya'i. Ini dari segi bahasa, dari segi bahasanya begitu. Jadi sesuatu percakapan itu boleh bersifat khabar atau boleh bersifat al-insya'i sekaligus, berdasarkan kepada dua sudut yang ada padanya. Contohnya ialah lafaz-lafaz jual beli, seperti aku beli, aku jual. Itu bersifat khabar, menceritakan bahawa seorang pembeli kata aku beli, dan penjual kata ya saya jual lah.
Sebab dia memberitahu, sudut pemberitahuan apa yang ada dalam hati penjual ataupun apa yang ada dalam hati pembeli. Sebab tu dari segi kaedah fiqh, dalam bab jual beli dia perlu ada akad. Akad itu adanya akad jual beli dari segi sirah, ijab dan qabul. Sirah dari segi ijab dan qabul, antara pembeli kata saya belilah, penjual kata saya jual lah, penjual kata saya jual lah, kemudian pembeli kata ya saya belilah. Jadi apabila ada lafaz, maka dapat difahami bahawa penjual benar-benar nak jual apa yang dia nak jual, dan pembeli benar-benar setuju nak beli apa yang dia nak beli. Sebab tu dari segi kaedah fiqh muamalah, syarat jual beli dia mesti ada ar-ridha bainat tarafaini, barulah dikira sah. Adanya persetujuan antara dua-dua belah pihak. Persetujuan itu dizahirkan melalui kalam insya'i tadi. Dia beritahu, kalam khabari, bukan kalam insya'i, kalam khabari. Dia beritahu, saya nak jual. Dia kata, ya, saya setuju untuk membelinya. Sesuatu percakapan itu boleh bersifat khabar tetapi mengandungi maksud al-insya' ataupun insya'i untuk faedah tertentu. Contohnya ialah diambil daripada ayat wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Adapun isteri-isteri yang ditalakkan itu, wanita yang ditalak hendaklah menahan diri mereka, maksudnya menunggu iddah selama 3 kali quru, 3 kali suci ataupun 3 kali haid, atas 2 pandangan ulama fiqh. Mereka khilaf dalam mentafsirkan perkataan quru. Jadi perkataan yatarabbasna adalah berupa khabar, tetapi membawa maksud perintah. Allah Ta'ala mengkhabarkan bahawa para wanita atau isteri yang telah ditalakkan, mutallaqat, telah ditalakkan, hendaklah mereka menunggu sehingga sampai 3 kali quru. Walaupun ayat itu dalam bentuk menceritakan suatu perkara, tetapi cerita ni dalam bentuk memberi arahan. Wanita-wanita yang menunggu, wanita yang ditalakkan hendaklah menunggu, diceritakan begitu, tetapi cerita yang membawa maksud perintah. Jadi faedahnya ialah sebagai penekanan terhadap perbuatan yang diperintahkan, sehingga menjadikannya seolah-olah satu perkara yang sedang berlaku, yang dibincangkan sebagai salah satu sifat orang yang diperintah. Suatu percakapan itu boleh berupa insya'i tetapi mengandungi maksud khabari. Jadi ahli bahasa ni dia tengok ayat tu dia boleh faham lah. Tetapi tidak semua ulama membahaskan ini dari sudut kalam ni, kecuali ada keperluan yang tertentu lah. Kecuali ada keperluan yang tertentu untuk diambil kefahaman hukum daripadanya. Ada juga kalam insya'i tetapi mengandungi maksud khabari. Contohnya dalam ayat 12 surah Al-Ankabut, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Dia tak pernah habis tadi sikit lagi, min khatayahum min syai' innahum lakadzibun. Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, kamu ikutilah jalan kami dan nanti kami akan memikul dosa-dosamu. Padahal mereka sendiri sedikit pun tidak sanggup memikul dosa mereka. Apatah lagi mereka nak pikul dosa orang lain, dosa sendiri pun tak mampu nak pikul. Ayat ni dalam bentuk insya'i. Sebab ayat ni dalam bentuk apa dia, mana uslub insya'i? Ya, dalam bentuk ittabi'u tu. Orang kafir berkata kepada orang beriman, ittabi'u sabilana, kamu ikutlah. Bila ada fi'il amar situ, kalau kita ngaji bahasa Arab, dia fi'il ni ada 3. Ada belajar dekat aqsamul fi'li, tak masuk lagi. Orang baru isim.
Kalau fi'il dia ada 3. Fi'il dalam bentuk fi'il amar, perintah kena buat. Fi'il madhi, perbuatan yang lepas, past tense, dan yang present tense pun ada. Fi'il mudhari ada fi'il mudhari. Tapi dalam ayat ini fi'il amar. Orang kafir berkata kepada orang beriman, ittabi'u, ikutlah. Jadi bila ada perintah, kata kamu ikutlah jalan kami, jadi perintah tu menunjukkan ini uslub insya'i. Tetapi pada masa yang sama dia mengandungi suatu khabar bahawasanya apa yang orang kafir suruh orang beriman ikut, apa yang orang kafir buat suruh orang beriman ikut, sebab mereka menjamin mereka akan tanggung dosa orang beriman, sedangkan dosa mereka sendiri pun mereka tak mampu nak tanggung. Perkataan wal nahmil berupa suatu perintah, kami akan menanggung dosa-dosa kamu, tetapi membawa maksud khabar, dan kami akan memikul menanggung. Faedahnya ialah menjadikan perkara yang diberitakan sebagai satu perkara yang mesti dan pasti. Berita dalam bentuk ada perintah, dalam berita tu ada perintah. Justru kalau kita baca ayat Quran, kita jumpa banyak ayat-ayat yang dalam bentuk penceritaan, tapi dalam cerita tu ada perintah, ada pengajaran, ada ibrah, ada moralnya. Apa dia? Ceritanya begini, mesti ada perintah di sebaliknya yang kita boleh fahami dari segi cerita itu. Baik, itu berhubung dengan pembahagian kalam antara khabar dengan insya'i, khabari dengan insya'i, sebab dia ada kaitan dengan sama ada al-amru an-nahyu, membawa kepada perintah, membawa kepada